Bismillahirrahmanirrahim. Datuk terus mengangkat kaki kiri. Dengan tangan kiri, dia terus menepuk tapak kaki 5 kali berturut-turut. Kucing hitam terus mengiau sekuat hati sambil berdiri di kaki. Mulutnya terbuka luas. Mata merah bagaikan seketul bara api dari kayu bakau. Perlahan-lahan Datuk menjatuhkan kaki kirinya sambil menahan nafas. Bila dia menghembuskan nafas, tangan kiri terus diluruskan. Sebaik saja tapak kaki kiri bertemu dengan batu jalan, kucing hitam itu terus menjerit serta melompat separas dengan kepala saya. Kucing hitam itu terus gaib. Sekujur tubuh saya dibasahi peluh. Panas bagaikan menyengat menggigit kulit muka. Mulut Tajuddin dan Maniam terlopong. Muka mereka bertambah pucat. Datuk menatap muka Maniam dan Tajuddin. Deru kenderaan yang lalu di dada jalan raya menyumbat lubang telinga. Debu-debu dan kenderaan yang bergerak dalam suasana panas amat membosankan. Beberapa orang anggota polis yang bertugas di balai merenung ke arah kami. Ganjil bagi mereka yang melihat kami ini bercakap dalam panas yang amat membahang. Olah! Olah! Suara itu datangnya dari arah pasar. Perhatian terus ditumpukan ke arah pasar. Suasana di situ kelihatan kelam kabut. Penjual dan pembeli bertempiaran keluar dari pasar. Mereka ni berlari tidak tentu arah. Jeritan mereka pula sambung menyambung. 2 orang penjual ikan dengan pisau pemotong ikan di tangan melintasi jalan raya. Sebuah kereta terpaksa melakukan brek kecemasan. Sebuah lori membawa durian yang berada dalam jarak dekat dengan kereta itu tidak dapat melakukan brek kecemasan. Akibatnya, lori itu terus menyondol punggung kereta. Pemandu dan penumpang kereta tidak mengalami kecederaan. Begitu juga dengan pemandu dan kelindan lori yang membawa durian. Suasana menjadi bertambah kacau. Cerita ular yang muncul dalam pasar terus merebak dengan cepatnya. Penjual ikan yang selamat dari dilanggar kereta kancil terus masuk ke kawasan depan balai polis. Datuk segera menangkap tangannya. Datuk merampas pisau pemotong ikan darinya, manakala yang seorang lagi terus lari ke arah belakang pekan. Tidak muncul-muncul lagi. Mungkin penjual ikan bangsa Cina itu pulang ke rumahnya, fikir saya lah. Bila saya menoleh ke arah Maniam dan Tajuddin, saya dapati mereka ni sudah pun meninggalkan saya. Mereka lari masuk ke dalam balai polis. Beberapa orang anggota polis segera pergi ke tempat kejadian. Mereka mengawal keadaan supaya perjalanan kenderaan di jalan raya berjalan dengan lancar. Beberapa orang anggota polis yang tidak bertugas segera mencari kayu dan buluh untuk pergi ke pasar. "Jangan," kata Datuk kepada anggota polis itu. Mereka patuh dengan cakap Datuk. Sarjan Seribu segera mendapatkan Datuk. Mereka bercakap-cakap sebentar. Sarjan Seribu segera menyuruh anggota-anggota polis yang membawa kayu dan buluh pulang ke balai. "Macam mana rupanya ular tu?" tanya Datuk pada penjual ikan yang berasal dari Kedah. "Hitam besar, sebesar pinang darah, menjilat darah ikan lantai kat pasar tu." "Kamu tahu tak dari mana dia datang?" "Tak tahu. Yang saya ingat sebelum tu ada seorang lelaki tua. Bau badan dia busuk masuk pasar." "Apa yang dicarinya?" Dia berjalan dalam pasar. Lepas tu bila saya kata ada bau busuk, tiba-tiba lelaki tu hilang. 5 minit kemudian, tempat lelaki tu hilang. Muncullah pula ular besar. Lidahnya tu menjilat bangkai ikan dengan darah. Aduh. Datuk mengeluh pendek. Sarjan Seribu yang mendengar perbualan di antara Datuk dengan penjual ikan itu menggigit bibir. Dahinya terus dikedutkan. Sementara itu, kereta dan lori yang berlanggar segera diubah ke tepi jalan. "Marilah kita pergi tengok." Datuk menarik tangan penjual ikan. "Tak apalah, saya minta maaf lah." Penjual ikan itu menolak. "Tak apalah, kalau kamu tak mau." "Bukan apa, saya takut." Tak apa. Kamu pergilah ke balai." Sebaik saja selesai Datuk bercakap, penjual ikan itu terus menuju ke balai polis. Datuk terus bercakap dengan Sarjan Seribu. Datuk tidak dapat menerima cadangan dan Sarjan Seribu untuk menembak ular tersebut.
Kalau tidak dibunuh, ular tu boleh mengancam keselamatan orang ramai, kata Sarjan Seribu. Saya tahu, Sarjan. Kita cari jalan lain. Apa caranya? Begini sajalah. Kita tunggu dekat sini. Awak suruh orang yang ada 2-3 orang tepi jalan ni pulang dulu. Jangan suruh mereka tunggu di situ. Baiklah, baik. Pulang. Sarjan segera menyuruh orang-orang itu pulang. Keadaan kembali tenang. Beberapa orang suri rumah yang masuk ke pasar disuruh pulang. Keadaan dalam pasar sunyi sepi. Panas tengah hari kian mencengkam. Batu di jalan kelihatan seperti ada air. Sekarang ni awak berdiri belakang saya dalam jarak 10 kaki. Tamar pula berdiri di belakang awak dalam jarak yang sama. Datuk mengeluarkan perintah pada saya dan Sarjan Seribu. Perintah itu segera kami patuhi. Kenderaan kian berkurangan melalui jalan raya di hadapan pasar. Datuk terus memeluk tubuh sambil merenung ke arah pasar. Saya lihat sebuah teksi berhenti mengejut di jalan raya. Di hadapan teksi tersebut kelihatan seekor ular hitam sebesar batang pinang dara berwarna hitam melintasi jalan raya dalam panas tengah hari yang membahang. Bila teksi itu bergerak semula, ular hitam sebesar batang pinang dara itu pun dah berada di hadapan Datuk. Ular itu mengelilingi Datuk. Dalam sinar matahari yang keras itu, saya lihat mulut ular itu mengeluarkan asap yang nipis. Datuk angkat kaki kanan, melangkah 3 tapak ke hadapan. Datuk membuka tangan yang memeluk tubuh dan undur 3 tapak ke belakang. Akhirnya, Datuk membuka silat. Serentak dengan itu, terdengar satu ledakan yang kuat macam suara petir. Dari sebelah kanan, Datuk memancar cahaya kilat yang memanjang menuju ke arah pucuk kelapa. Suara ledakan di tengah bandar itu didengari oleh para penduduk beberapa buah kampung sekitar pekan kecil tersebut. Bila ledakan itu berakhir, ular hitam sebesar pinang dara itu terus gaib. Saya lihat tubuh Datuk dibasahi peluh. Nafasnya tercungap-cungap. Rumput hijau yang berada tidak jauh dari Datuk nampak hangus. Manakala batu jalan menuju ke balai polis tempat ular hitam sebesar batang pinang dara itu bergerak, kelihatan merekah. Datuk meletakkan hujung jari telunjuknya di dahi. Dari hujung dahi, dia menjatuhkan jarinya perlahan-lahan hingga ke pangkal dagu. Peluh yang disapu oleh jari telunjuk berjatuhan atas dada. Masih belum selesai lagi ni, rungut Datuk. Sarjan Seribu menarik nafas panjang sambil merenung muka saya dengan 1000 macam persoalan. Sekarang, orang yang berniaga bolehlah pulang ke tempat berniaga. Datuk beritahu Sarjan Seribu. Dan Sarjan Seribu segera menghebahkan perkara itu kepada orang-orang yang berada di situ. 10 minit kemudian, pasar ikan dan sayur berdenyut kembali dengan manusia. Mereka ni seolah-olah lupa dengan apa yang berlaku. Beberapa orang kampung yang berdekatan datang ke balai polis. Mereka mahu mengetahui punca ledakan yang mereka dengar. Mereka kecewa. Tak ada seorang pun anggota polis di balai tersebut yang dapat memberikan penjelasan secara terperinci. Tak ada sesuatu yang ganjil dan saya sendiri tak dapat nak menerangkannya. Kalau awak mahu tahu, tanyalah pada penjual ikan dan sayur di market. Itulah jawapan yang Datuk berikan pada salah seorang lelaki yang bertanya padanya berhubung dengan perkara aneh itu. Orang yang bertanya itu menggigit bibir dan meninggalkan Datuk. Kerana waktu zuhur sudah tiba, saya dan Datuk menuju ke masjid. Setelah menunaikan fardu zuhur serta berwirid pendek, kami pun meninggalkan masjid yang letaknya tidaklah berapa jauh dari Sungai Perak. Sebabnya, saya beranggapan demikian. Kerana pakaian lelaki itu bertampung di sana, bertampung di sini. Tidak jauh darinya pula terdapat tongkat dan tempurung. Datuk berhenti melangkah. Dia terus menyeluk saku bajunya, bersedia untuk mencampakkan RM1 ke dalam tempurung peminta sedekah. Saya sudah masak benar dengan perangai Datuk. Terlalu murah hati dengan peminta sedekah. Sanggup berlapar asalkan peminta sedekah diberikan wang. Berikan sajalah pada dia. Datuk ulurkan wang kertas RM5 pada saya. Banyak sangat ni, Tok. Berikan sajalah, jangan banyak cakap. Datuk membeliakkan biji mata. Saya terkejut dan terus melangkah mendapatkan peminta sedekah tu. Bila saya berdiri depan peminta sedekah tu, bulu tengkuk saya terus berdiri. Perasaan saya terus berdebar, macam ada sesuatu yang kurang menyenangkan. Saya rasa sepasang mata lelaki itu begitu tajam menyorot setiap langkah saya. Badan saya terus menggeletar.
Apa lagi yang kau tunggu tu, Tamar? Jerit Datuk. Saya takutlah, Tok. Apa yang kamu takutkan? Bukankah dia makhluk macam kamu juga? Saya tak mahulah, Tok. Saya segera berpatah balik ke arah Datuk yang berdiri tidak jauh dari saya. Tidak saya duga. Perbuatan saya itu menimbulkan rasa marah pada Datuk. Dia segera mengheret saya ke arah peminta sedekah di bawah pokok. Sebaik saja saya dan Datuk berdiri di hadapan peminta sedekah tersebut. Tanpa diduga, peminta sedekah itu segera bangun. Dia melemparkan tempurung dan tongkatnya ke arah utara. Perbuatannya itu memang aneh sekali. Saya dan Datuk merenung ke arah kawasan dia melemparkan tongkat dan tempurung. Bila kami merenung kembali ke arahnya, peminta sedekah itu sudah tiada lagi di situ. Saya dan Datuk terhidu bau busuk yang amat kuat. Sudahlah, kita dipedaya lagi. Siapa yang pedayakan kita ni, Tok? Nantilah, aku terangkan kemudian. Saya boleh agak orangnya, Tok. Sudahlah, jangan nak merepek. Nada suara Datuk yang keras itu membunuh hasrat saya untuk menunjukkan sembarang pertanyaan. Tetapi otak saya segera memikirkan tentang Kamal. Semua gerak-gerinya timbul dalam kepala. 2-3 kali saya menggosok kelopak mata. Saya bagaikan terpandang-pandang tubuh Kamal dan kakinya yang tokak wujud di hadapan saya. Berusahalah melupakannya. Bila kau ingat atau terkenangkan dirinya, dia akan datang dekat dengan kamu. Kata-kata Datuk itu membuatkan seluruh bulu roma saya tegak berdiri. Saya tak berjaya nak melupakannya. Makin kuat saya mahu melupakannya, makin kuat pula ingatan itu berlegar-legar dalam kepala. Datuk segera mengeluarkan sapu tangan. Muka saya digosoknya dengan sapu tangan 2 warna, iaitu hitam dan kuning. Bentuknya pula 3 segi. 2 kali muka saya digosok dengan sapu tangan. Kepala saya terasa berdesing sebentar, kemudiannya terasa cukup lapang. Bayangan Kamal terus hilang. Makan. Saya dan Datuk singgah di kedai makan, tidak jauh dari tebing sungai. Saya minta nasi dan gulai tempoyak ikan baung. Datuk pula hanya meminta segelas air sejuk. Sebelum air itu diteguk, Datuk membacakan sesuatu. Baiklah, sekiranya anda telah sampai ke minit ini, jangan lupa untuk tekan butang like sebagai tanda support kepada channel ini. Dan juga jangan lupa tekan butang subscribe dan share kepada kawan-kawan lain supaya mereka tidak terlepas dengan kisah legenda daripada 80-an ini. Sama-sama kita ber-80-an katanya. Apapun, jom selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, jom kita teruskan. Sementara menanti saya selesai makan, Datuk terus termenung. Sesekali dia menggaru batang lehernya. 2 orang lelaki yang duduk tidak jauh dari meja kami bercerita dengan rancaknya tentang buaya putih yang dilihat oleh beberapa penduduk di kampung seberang. Menurut cerita kedua lelaki itu, buaya putih tersebut muncul di tengah sungai waktu bulan mengambang penuh. Buaya itu mengekori sampan yang digalah oleh orang-orang yang pulang malam dari pekan parit. Dan setakat ini, belum ada lagi orang yang diganggu oleh buaya putih itu. Buaya itu sekadar memperlihatkan dirinya sahaja. Bila ada orang yang memaki hamunya, buaya putih itu akan membuka mulutnya luas-luas sambil ekornya akan memukul air sungai. Buaya putih itu buaya keramat. Malam esok, orang kampung aku akan mengadakan jamuan untuk buaya putih. Saya menjeling ke arah lelaki yang bercakap itu. Orangnya berbadan kurus, ada misa nipis melintang di bibir. Di dagunya tergantung sejemput janggut. Saya menyebutnya sebagai janggut jenis itu sebagai janggut kambing. Buaya putih itu berasal dari manusia. Kalau tak dibuat jamuan ataupun semahan, akan mendatangkan bala pada kita lah, sambung lelaki itu. Kawannya yang tertonggok di hadapan menganggukkan kepala. Datuk segera mencuit bahu saya. Dia suruh saya makan cepat. Datuk tidak begitu berminat mendengar perbualan kedua orang lelaki itu. Dari cara kedua lelaki itu bercakap, maksudnya dengan nada suara yang keras, ya, seolah-olah mahu menarik perhatian pelanggan-pelanggan lain yang berada di dalam kedai makan. Saya tak tahu tujuan sebenar kedua-dua orang lelaki itu. Bangun, kata Datuk. Saya anggukkan kepala dan terus bangun. Saya terus menuju ke meja penerima wang. Saya jelaskan bayaran makan dan minuman yang dipesan. Kami pun meninggalkanlah kedai makan itu. Memuja dan membuat jamuan tu kerja khurafat. Mana ada buaya keramat? Bisik Datuk pada saya. Habis buaya tu buaya apa, Datuk?
Boleh jadi memang ada buai putih. Boleh jadi juga itu kerja setan. Sudahlah, jangan ditanya perkara macam tu pada aku, Tamar. Kerana patuh dengan permintaannya, saya pun tak mengajukanlah sebarang pertanyaan kepada Datuk. Kami menuju ke arah stesen minyak. Dari situ kami bergerak menuju ke kedai menjual kain baju. Berdiri di situ, menanti bas. Hampir 10 minit berdiri, bas yang ditunggu tidak juga kunjung tiba. Kita cari teksi lah, Tamar, kata Datuk. Elok juga tu, kalau tak dapat teksi betul, kita naik teksi sapu lah tu. Mana-mana pun boleh. Saya dan Datuk menuju ke tempat teksi. Nasib kami ni cukup baik. Malik Cina, iaitu kawan Datuk, yang membawa teksi sapu bersedia untuk menghantar saya dan Datuk pulang dengan percuma. Pada mulanya, Datuk enggan menerima tawaran itu. Tetapi setelah dipujuk beberapa kali oleh Malik Cina, Datuk pun menerimanya. Datuk memberitahu saya sebab kawannya itu dipanggil Malik Cina kerana wajahnya mirip orang Cina serta boleh bercakap bahasa Cina dengan lancar sekali. Macam saya lah, orang panggil saya Angah Korea sebab muka saya macam K-pop. Baik, teruskan. Ini cucu awak ya? Tanya Malik Cina pada Datuk. Ya. Datuk menganggukkan kepala. Malik Cina senyum lalu mempersilakan saya dan Datuk masuk ke dalam keretanya. Setahu akulah, kamu dulu pindah ke Kelantan. Habis macam mana kamu boleh bawa teksi ke sini? Betul lah tu, itu dulu. Malah aku sudah mengambil keputusan nak menetap di Kuala Bang Kerian. Malik Cina meraba batang lehernya. Habis tu kenapa yang kau balik ke sini? Bila anak perempuan sulung aku kahwin, nasib buruk menimpa keluarga kami. Nasib buruk yang macam mana? Rumah kamu terbakar, harta benda kamu dirampas orang ataupun kamu dapat menantu orang jahat? Bukan itu, jawab Malik Cina pendek. Saya lihat muka Malik Cina gusar. Sesekali dia menarik nafas panjang sambil memandu kereta dengan tenang. Datuk menggigit bibir sambil merenung ke arah pepohon yang tumbuh subur di kaki kiri kanan jalan. Kereta yang dipandu oleh Malik Cina melalui liku jalan yang tajam. Angin pula terasa memukul wajah saya. Rambut saya menggerbang tidak tentu arah. Terpaksalah disikat dengan rapi. Tetapi rambut yang disikat itu mampu bertahan untuk beberapa minit sahaja. Menantu kamu tu orang mana? Tanya Datuk. Orang Mesing. Sama-sama kerja satu pejabat dengan anak perempuan aku. Apa kerjanya? Kedua-duanya kerja di Jabatan Parit dan Tali Air. Malik Cina menjeling Datuk dengan ekor mata. Datuk menggepal-kepal kedua belah tangannya. Sesekali meraba hujung mata dengan jari kelingking. Saya sandarkan badan ke kusyen, berlagak macam orang kaya. Bergerak ke sana, bergerak ke sini dengan bebas. Almaklumlah duduk seorang diri di belakang. 3 minggu lepas nikah, anak perempuan aku buat perangai. Masuk je waktu asar, dia terus menjerit dan mengoyak-ngoyak pakaiannya hingga hancur. Dah puas aku bawa jumpa doktor pakar jiwa. Sakitnya tak juga berubah. Berubah cara kampung kau tak cuba ke? Sudah. Berpuluh pawang dan bomoh yang lari lintang pukang. Kenapa yang jadi macam tu? Bila dia tengok pawang atau bomoh, sakit menjadi-jadi. Kekuatannya macam orang lelaki. 3 orang tak mampu nak pegang dia. Api bara dipijak dan dimakan. Malik Cina menelan air liur. Saya tumpukan seluruh perhatian pada cerita yang disampaikan oleh Malik Cina pada Datuk. Menarik, tetapi kan tetap terasa seram. Saya terus menyikat rambut yang menutup dahi. Bila tayar kereta melanggar lopak, badan dan kereta terasa bergegar, bagaikan dinding dan pintu mahu tercabut. Rasanya, almaklumlah, kereta tua. Setelah berfikir panjang, semua tanah dan rumah saya di Kubang Kerian tu saya jual. Dan menantu saya pula mengizinkan saya bawa isterinya dengan tujuan nama berubat. Dah 5 bulan aku menetap di Sungai Siput, sambung Malik Cina. Jauh sungguhlah kamu cari penumpang sampai ke sini, ya? Pagi tadi ada orang sewa kereta aku ke Teluk Intan. Dari Teluk Intan aku dapat penumpang nak ke Parit. Supaya jangan pulang kosong, aku carilah penumpang untuk ke Kuala Kangsar. Dari Kuala Kangsar, aku cari pula penumpang untuk ke Sungai Siput. Tiba-tiba aku jumpa kamu. Malik Cina ketawa berdekah-dekah. Lepas kamu hantar aku ni, kamu nak cari penumpang lagi ke? Tanya Datuk.
Tidak. Aku nak terus balik, jawab Malik Cina. Malik Cina memberhentikan teksi sapunya di tepi jalan. Datuk menghulurkan wang sewa. Malik Cina menolak dengan alasan apa yang dilakukannya itu sebagai tanda persahabatan. Menurutnya, dia bersyukur kerana dapat berjumpa dengan Datuk. Perjumpaan itu tidak dapat dinilaikan dengan wang ringgit. Aku cuma nak minta tolong pada kau satu saja. Suara Malik Cina mendatar masuk ke lubang telinga Datuk. Apa dia, Malik? Kalau kau ada kenal bomoh atau pawang yang handal, silalah bagi tahu aku. Aku nak berikhtiar, nak ubatkan anak aku. Tak usahlah, kau pergi je berubat ke hospital. Aku bukan tak percaya dengan doktor, tapi aku dah berusaha ke arah tu. Hasilnya kurang berkesan. Aku juga tak percaya pada bomoh dan pawang. Banyak bomoh dan pawang ni menipu aku. Tapi aku mau cuba. Malik Cina menelan air liurnya. Datuk termenung panjang. Dia renung muka saya sejenak. Angin petang di bawah sinar matahari yang redup terasa menampar-nampar kulit muka saya. Perlahan-lahan saya menarik nafas dalam-dalam. Nantilah aku tanyakan orang kampungnya kalau ada yang tahu pawang ataupun bomoh. Datuk memberikan jawapan. Cepat-cepat Malik Cina menyambar tangan Datuk. Dipegangnya erat-erat. Mukanya kelihatan berseri-seri. Aku ingin sangat nak tengok penyakit anak kamu tu, Malik. Tambah Datuk. Bila kamu nak datang, kamu bagi tahu. Biar aku ambil kamu. Tak tentu. Boleh jadi dalam minggu depan. Macam tu susahlah. Tak susah pun. Kau lukis saja rajah ke rumah kamu tu, Malik. Ya. Tunggu kejap. Malik Cina mengambil sekeping kertas dan pensel dari dalam kereta. Kemudian Malik Cina melukiskan rajah jalan ke rumahnya. Setelah siap dilukis, kertas itu diserahkan kepada Datuk. Datuk meneliti rajah yang dibuat oleh Malik Cina dengan teliti. Datuk menganggukkan kepala 2-3 kali. Aku tahu, tanah dan rumah yang kamu beli itu tak jauh pun daripada Kampung Bahagia, kan? Betul. Tapi kena lalu Kampung Bahagia dulu, barulah sampai ke rumah aku. Padahal jaraknya dengan jalan raya Kuala Kangsar Ipoh tak jauh. Kerana tak ada jalan pintas, semuanya jadi jauh. Tanah siapa yang kamu beli? Tanah Cina. Jangan terkejut bila kamu datang ke rumah aku. Kamu melihat anak perempuan aku berpakaian tak senonoh, macam orang separuh bogel, dan memaki hamun kamu. Itu perkara biasa. Balas Datuk. Datuk mempelawa Malik Cina ke rumah untuk menikmati kopi petang. Malik Cina menolak dengan alasan dia mahu pulang segera. Lagi sekali, Datuk dan Malik Cina bersalam-salaman. Beberapa saat kemudian, teksi sapu milik Malik Cina ni meninggalkan saya dan Datuk di bibir jalan. Sampai di rumah, Datuk memberitahu saya, umurnya dengan Malik Cina berbeza hampir 8 tahun. Tetapi Malik Cina ni nampak lebih tua daripada Datuk. Datuk juga memberitahu saya, Abang Malik dikenali maka suami Jepun. Sudah lain pula. Kat sini dia dah start typo. Saya cuba betulkan. Datuk juga memberitahu saya, Abang Malik Cina juga dikenali sebagai Suhaimi Jepun. Okey, sedap sikit. Jadi kau rapat Datuk ketika menuntut ilmu silat. Tetapi suami Jepun ni mati gantung diri kerana malu isterinya dilarikan oleh orang. Malu dengan peristiwa yang dilakukan oleh abangnya yang bertentangan dengan ajaran agama Islam itu, Malik Cina pun berpindah ke tempat lain. Itulah latar belakang keluarga Malik Cina yang dinyatakan oleh Datuk kepada saya. Berjalan. Saya terkejut bila Datuk menyatakan yang dia mahu pergi ke rumah Malik Cina. Saya termenung panjang. Padahal semalam Datuk memberitahu Malik Cina yang dia mahu pergi ke tempat tersebut dalam minggu hadapan. Kenapa mendadak saja Tok nak pergi ni? Itu soal aku, bukan soal kamu. Tebalnya rasa kulit muka saya ni. Pukul berapa kita nak pergi, Tok? Sekejap lagi. Aku mahu sampai ke rumahnya sebelum waktu asar. Kau pergi dulu naik bas. Terkejut lagi saya mendengar kata-kata dari Datuk. Belum pernah Datuk menyuruh saya pergi ke sesuatu tempat seorang diri. Ke mana-mana kami tetap akan bersama. Barangkali lah kan, Datuk mahu menguji saya. Apakah saya mampu pergi ke mana-mana seorang diri? Ya, cabaran ini mesti dijawab. Saya sebagai anak jantan bukannya pondan. Timbul asam dalam diri saya. Datuk pula macam mana? Itu urusan aku. Kamu pergi dulu. Nanti aku dekat simpang masuk kampung
Bahagia tu jumpa kamu. Baiklah, Tok. Balas saya. Datuk memberikan wang tambang. Dia juga memilih pakaian yang perlu dibawa dan memasukkan ke dalam beg sandang. Nenek tak dapat nak buat apa-apa. Apa si merepek ni? Nenek tidak dapat berbuat apa-apa. Saya terpaksa naik bas sendirian. Terasa bosan kerana tidak ada kawan untuk dilawan bercakap. Semuanya saya hadapi dengan perasaan yang tenang dan tabah. Saya beruntung. Dalam perjalanan itu, saya bertemu dengan seorang pemuda yang sebaya dengan saya. Namanya Zainuddin dan nama bapanya Ismail. Okey, Zainuddin bin Ismail lah ya. Saya bertemu dengan Zainuddin di perhentian bas Kuala Kangsar. Dia dalam perjalanan ke Ipoh. Dari Ipoh, dia akan meneruskan perjalanannya dengan bas ekspres ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur, dia akan naik bas untuk ke Melaka menziarahi ayah saudaranya yang bertugas sebagai tentera di Terendak Camp. Akhirnya, saya sampai juga ke simpang masuk ke Kampung Bahagia. Saya tersentak bila melihat Datuk sudah pun ada di situ. Dia menyambut saya dengan wajah yang manis. Dia bertanya pengalaman saya naik bas. Semuanya saya ceritakan. Bila saya bertanya, bagaimana Datuk boleh berada di situ? Apakah dia naik teksi ataupun bas? Datuk tidak mahu menjawab. Bila saya tanya berulang kali, Datuk jadi marah. Dia menjegilkan biji mata dia ke arah saya. Saya dan Datuk terus berjalan kaki melalui kawasan perumahan. Lebih kurang 200 meter mahu sampai ke rumah. Kami pun bertemu dengannya. Rumah Malik Cina ya. Naik kereta saya lah. Kenapa semalam tak mau cakap? Kalau cakap siang-siang bukan kemudah. Malik Cina menyatakan rasa kesalnya. Datuk hanya ketawa saja sambil masuk ke kereta. Kamu tak cik penumpang ke hari ini, Malik? Hari ini cuti. Semalam kan dah dapat lebih. Ini kerja orang malas namanya. Kerja sendiri lah katakan. Betul lah cakap kamu tu. Kerja sendiri tak ada siapa yang nak marah kalau tak buat. Kalau tak ada beras di rumah pun orang tak marah. Usir Datuk. Serentak kami ketawa. Dah. Setelah menunaikan sembahyang asar, Datuk mengajak saya melihat keadaan anak perempuan Malik Cina. Orangnya cantik, berkulit putih, hidungnya mancung tinggi lampai dengan rambut panjang separas dengan dada. Usianya sekitar 20-an. Saya merasa kasihan melihat gadis secantik itu tidur dalam keadaan kakinya dirantai. Saya dan Datuk kembali ke ruang anjung rumah. Datuk menjungkir rahsia daripada Malik Cina. Tanpa berselindung, Malik Cina memberitahu bila perempuan cantik itu terjaga dari tidur, dia akan menjerit. Untuk memberhentikan dirinya daripada menjerit, terpaksalah diberi kain. Kain itu akan dikoyaknya hingga hancur. Sekarang ni saya menggantikan kain tu dengan kertas. Nampaknya dia dapat terimalah kertas tu. Saya terpaksa menyediakan 5-6 kati kertas sehari. Kalau tak diadakan, dia akan menjerit sambil mencubit kulit badannya dan membuka pakaian. Sebaik sahaja Malik Cina habis berkata, kami terdengar suara perempuan menjerit. Bulu roma saya terus berdiri. Malik Cina meninggalkan kami. Dia membuka rantai kaki anak perempuannya. Isteri Malik Cina segera membawa setimbun kertas dan diletakkan di bawah pokok manggis di belakang rumah. Bila rantai kakinya dibuka, perempuan cantik itu segera mendapatkan timbunan kertas. Dia terus mengoyak kertas sesuka hati. Dan ketika itu kalau diberikan makanan ataupun air minuman, semuanya habis dicampakkan ke mana saja mengikut sesuka hatinya. Jiran-jiran yang berdekatan segera mengerumuni perempuan cantik itu. Mereka merasa terhibur melihat perempuan cantik itu mengoyakkan kertas. Malah ada yang datang membawa kertas dan kain untuk diberikan kepadanya. Saya merasa perbuatan jiran-jiran itu sudah keterlaluan. Mereka mencari hiburan dari orang yang sedang sakit. Sepatutnya mereka ni bersimpati dengan penderitaan gadis tersebut. Mari Tamar, kita lihat lebih dekat lagi perangai dia, kata Datuk. Boleh juga, Tok, balas saya. Kami terus melangkah ke arah pokok manggis. Malik Cina dan isterinya yang ada di situ kelihatan sugul melihat kedatangan kami. Datuk berhenti di hadapan gadis cantik. Datuk bertinggung di hadapannya. Perempuan itu pula terus-menerus mengoyak-ngoyakkan kertas.